salam sejahtera murid-murid yang sedang menonton menengah rendah di saluran Didik TV KPM. Saya Nisa K akan menemani murid-murid. Hari ini kita nak belajar mata pelajaran. Kenapa gelap ni? Lah, mana pergi sumber elektrik ni? Tertutup ke? Alah, tak jumpa pula suis. Siapa kita nak minta tolong ni? Gelap ni. Cikgu Fit kat mana sekarang ni? Cikgu Fit. Cikgu? Oh, cikgu. Cikgu Fit, tolonglah cikgu. Gelap ni kelas kita ni nak belajar ni. Cikgu. Barulah ada lampu. Kembali kita ke menengah rendah di saluran Didik TV KPM. Kita nak sama-sama belajar mata pelajaran geografi dengan cikgu yang secari tadi dah pun muncul, Cikgu Muhammad Khairun Fitri dari SMK Sulaiman Bentong Pahang. Selamat datang, cikgu. Terima kasih. Cikgu, terima kasih cikgu sebab tolong barulah bercahaya kelas kita hari ini, cikgu. Ya, betul. Apa jadi tadi, mana pergi? Tak hilang sumber elektrik kita, cikgu. Tetapi sebelum tu kita sebenarnya nak belajar apa hari ini, cikgu? Sebab pasal sumber elektrik kan. Kita ada kaitan dengan apa yang kita nak belajar hari ini. Iaitu sumber tenaga ataupun sumber semula jadi berkaitan dengan sumber tenaga. Sumber semula jadi. Okey, sekarang kelas kita pun dah terang benderang, murid-murid kita pun dah kembali, saya pun dah bersedia dengan nota saya, tapi mana kawan-kawan sekelas saya yang lain, cikgu? Siapa ada dengan kita hari ini? Okey, kita kenalan dengan murid-murid yang bersama kita pada hari ini. Itu boleh. Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sulaiman Bentong Pahang. Okey, kita ada bersama kita ada adik Dina. Hai, Dina. Dina Kristina, kita ada Dina Kristina. Kita ada adik Alia Batrisha. Kita ada Alia Batrisha. Ada Syamimi Najwa. Hai, Syamimi. Dan satu-satunya kumbang bersama kita Lut Tafih. Lut Takif. Selamat datang ke Didik TV KPM. Selamat datang juga murid-murid yang menonton di rumah. Dan hari ini kita dibantu oleh juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Zaimi Zana Abidin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya, Presin 18-1 Wilayah Persekutuan Putrajaya. Baiklah, nampaknya semua dah bersedia. Saya nak pastikan sumber tenaga kita hari ini iaitu sumber elektrik tak hilang. Jom kita teruskan kelas kita. Silakan, cikgu. Okey, terima kasih. Saya teruskan dengan topik yang akan kita pelajari pada hari ini, iaitu sumber menjadi utama di dunia. Kita fokus kepada sumber tenaga. Baik. Okey. Sebelum itu kita tengoklah apa yang bakal murid-murid yang bersama kita di studio hari ini, Nisa, dan murid-murid yang berada di rumah. Okey, yang pertama kita akan mengenal pasti sumber semula jadi utama di dunia. Kat negara dunia kita ni banyak sumber semula jadi. Kita nak kenal pasti mana satu yang utama dan sering kali kita gunakan. Okey, yang kedua adalah menjelaskan taburan sumber semula jadi utama di dunia dekat mana. Dekat negara-negara, adakah semua negara mempunyai sumber semula jadi yang sama? Okey, dan yang terakhir adalah kita menghuraikan krisis sumber semula jadi di dunia, dan kita terus kepada langkah-langkah lah. Bagaimana kita nak bantu supaya krisis sumber semula jadi di dunia dan di negara kita, paling yang rapat dengan kita lah, boleh kita atasi dengan sebaik yang mungkin. Okey, dah sedia adik-adik di rumah dan adik-adik yang bersama kita di studio pada hari ini. Kita teruskan dengan apa yang kita nak belajar, kan? Penting ke sumber tenaga ni? Nisa dah makan dah? Saya dah makan, cikgu. Dah makan. Adik-adik di rumah pun pasti sudah makan. Yang bersama kita di studio pun pasti kena makan, kerana kita perlukan tenaga untuk tubuh badan kita. Dah ada kaitan dengan kita perlukan tenaga untuk kita bergerak. Begitu juga dengan keperluan-keperluan seharian kita yang berkait dengan kegunaan manusia. Kita rujuk kepada sumber semula jadi, iaitu rujuk kepada sumber tenaga. Sebelum itu kita tengok sumber semula jadi ini diterbahagi kepada dua. Okey, sumber semula jadi merujuk pada bahan atau punca yang terdapat di sekeliling kita, sama ada di atas permukaan bumi, di dalam bumi atau di dalam air. Okey, apa-apa yang atas bumi, dalam air, itu adalah sumber semula jadi yang boleh kita gunakan untuk membantu kita menjalani kehidupan seharian dengan lebih baik, dengan sempurna. Tak ada tenaga, kan? Datang kerja naik kereta, tapi tak ada petrol.
Macam mana kereta tak boleh berjalan. tak boleh nak bergerak lah. Ya. Dia tak boleh berjalan, dia bergerak. Okey. Yang kedua, terdapat dua jenis sumber menjadi, iaitu sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu ni. Untuk makluman murid-murid di studio dan di rumah, apakah yang dikatakan dengan sumber tenaga boleh baharu dan apakah yang dikatakan dengan sumber tenaga tidak boleh baharu. Kita tengok yang pertama, yang sumber semula jadi. Okey, sumber tenaga. Okey. Sebelum kita pergi kepada yang ini, kita tengok balik yang tadi, sumber boleh baharu dengan sumber tak boleh baharu. Ya. Kan? Boleh baharu tu maksudnya kita guna tak habis. Tak habis, maknanya boleh sentiasa ada. Faham. Okey. Yang tidak boleh baharu, kita guna habis. Macam contoh, kita letak petrol dalam kereta kita, kita bawa sampai ke masa kita ngisi semula. Itu habis. Yang tak habis contohnya suria, tenaga matahari. Matahari. Tak akan habis. Esok pagi ada lagi. Ada lagi. Pagi esok ada lagi, dia tidak habislah. Terus kepada sumber jadi sumber tenaga. Saya nak murid-murid di rumah, murid-murid di studio bersama kita pada hari ini. Okey, cuba perhatikan betul-betul sebab saya nak uji nanti. Okey, murid-murid, yang mana satu yang boleh baharu, yang mana satu tidak boleh baharu. Berdasarkan contoh yang kita tunjukkan di slide lah. Okey, nanti kita kena pasti, beri perhatian, beri tumpuan sebab kita nak uji kan. Okey, sumber jadi sumber tenaga yang pertama adalah petroleum. Sebagai contoh gambar di paparan sekarang, itu adalah perlombongan petroleum bukan di negara kita. Mungkin adik-adik pernah tengok dekat negara kita dia pelantar minyak kan. Ya, betul. Tapi kat negara lain ada petroleum dilombong di kawasan daratan. Sebab tidak ada pelantar minyak. Kalau kita di Malaysia, petroleum hanya dilombong di kawasan laut, di lautan. Ya, tidak ada di kawasan daratan. Contoh saya bagi di sini adalah yang dilombong di kawasan daratan. Okey, yang seterusnya arang batu. Okey, ini adalah gambar arang batu. Okey. Adik-adik di rumah ataupun Nisa sendiri pernah makan sate tak? Sate. Pasti tak tolaklah sebut makanan sate ni. Pantang, cikgu. Pantang. Pantang nampak. Ataupun pernah buat bakar-bakar ayam ke ikan dan sebagainya menggunakan arang. Betul. Di hadapan Nisa tu dia ada contoh arang. Ya. Ini dipanggil arang kayu. Okey. Dihasilkan oleh manusia lah proses. Dihasilkan proses daripada pokok bakau. Sama tak dengan arang batu? Tak sama, cikgu. Tak yang sama, ni kayu, tak sama. Kan? Itu kayu, iaitu batu. Kita tak sama. Kita nak tanyalah adik dekat ni, kat studio bersama kita ni, Dina, sama tak arang batu dengan arang kayu ni? Tak sama. Okey, kita bagilah tak sama. Terus jawab tak sama sebab apa? Arang batu dihasilkan secara semula jadi. Okey, arang kayu dihasilkan oleh buatan manusia. Kita bakar pokok bakau, salah satu contoh dia bakau, menghasilkan arang. Itu arang batu dengan arang kayu. Apa beza dia? Arang batu tahan lama, arang kayu sekejap je lah. Okey, seterusnya biomas. Biomas adalah sisa ataupun tenaga yang dihasilkan oleh perputaran tumbuhan ataupun sisa haiwan, tinja haiwan. Okey, yang seterusnya adalah gas asli. Gas asli, ini contoh gas asli dekat atas meja dekat Nisa tu pun ada contohlah penggunaan petroleum dengan gas asli, produk-produk yang dihasilkan. Sebab kita tak boleh nak bawa contoh gas kat dalam studio kan. Berbahaya satu. Okey, ini contoh yang digunakan, yang ditinkan untuk kegunaan dapur mudah alih. Okey, dan pemetik api. Okey, dalam tu adalah hasil daripada bahan yang proses daripada petroleum dan gas asli untuk kegunaan manusia. Kalau tak ada gas, macam mana kita nak hidupkan api? Takkan kita nak kembali kepada zaman batu kan. Gunakan unggun api, cikgu nak masak. Nak masak. Okey, boleh kembali kita gunakan teknologi moden. Kembali pada asal tapi kita menggunakan teknologi moden, guna pemetik api elektrik. Okey, itu adalah sumber-sumber jadi sumber tenaga ini. Seterusnya, kita tengok yang pertama adalah geoterma. Ini adalah uap air panas. Negara kita ni ada juga tapi tidaklah sepanas di tempat negara lain lah. Contoh, kita ada kolam air panas. Paling dekat dengan Bentong, adik-adik ni pasti pernah pergi dekat Bentong, dia ada kolam air panas kan, hot spring. Pasti pernah pergi. Itu contohlah. Cuma dekat Malaysia dia tidak terlalu panas macam di luar negara, itu dipanggil geoterma. Okey, yang seterusnya adalah angin, tenaga angin, kincir angin. Okey,
digunakan tenaga angin untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okey, bila kincir angin itu berputar, maka menghasilkan tenaga elektrik dari tenaga kinetik. Kinetik ni pergerakan. Okey, yang seterusnya adalah ombak. Okey, ombak ini bila ombak sekali ombak menghempas pantai kan, kali pantai berubah kan. Ya, Contohlah. Okey, ombak yang bergerak ni menghempas, dia akan menghidupkan turbin. Okey, turbin ni menghasilkan elektrik. Pernah kayu basikal lah kecil-kecil dulu kan? Ya, ada cikgu. sejenis motor yang dipasang pada basikal tu menghasilkan lampu, menyalakan lampu. Itulah yang kecil. Ini yang besar punya. Saya ingat cikgu, motor kecil tu nama dia Dynamo cikgu. Dynamo, okey. Makin laju makin terang lampu. Betul. Okey. Yang seterusnya adalah suria. Ni panel suria. Dekat depan tu pun kita ada contoh lampu-lampu yang digunakan pada waktu sekarang. Okey, iaitu dia ada panel suria. Panel suria untuk menjana tenaga elektrik daripada pancaran cahaya matahari. Tu jimat tenaga. Tadi kalau tak ada elektrik macam tadi kan, kita boleh gunakan lampu suria ni. Panel suria ni untuk menghasilkan cahaya untuk kita lah. Okey. Kita nak uji kan, tadi saya dah ada pesan dah. Okey, saya dah bagi contoh sumber-sumber jadi ni. Saya dah cerita dah sumber tenaga boleh baharu dengan sumber tenaga tidak boleh baharu. Jadi kita nak uji. Adik-adik di rumah pun boleh cuba lengkapkan jadual ini. Okey, adik-adik di studio lengkapkan jadual ini. Kita nak tengok dan kita nak tengoklah sejauh mana mereka faham tentang sumber tenaga boleh baharu dengan sumber tenaga tidak boleh baharu. Okey, boleh buat sama-sama boleh? Boleh buat sama-sama. Sumber tenaga boleh baharu yang pertama, siapa boleh bagi contoh? Ada nak angkat cuba? tangan cepat. Okey. Siapa nak cuba? Silakan. Boleh cuba? Dina, boleh nak cuba? Jangan malu-malu. Dina, jangan malu-malu. Boleh? Sumber tenaga boleh baharu. Bagus satu contoh. Suria. Suria. Betul cikgu? Okey, betul kita tengok. Ada betul suria. Okey, yang kedua siapa boleh? Sumber tenaga yang Okey, Alia Batrisha, boleh silakan. Alia. Ombak. Okey. Okey, yang ketiga siapa? Siapa belum jawab? Syamimi Najwa. Okey, boleh cuba. Angin. Angin. Okey, boleh baharu tak habis angin ni. Okey, yang terakhir. Siapa belum sebut tadi? Takif. Okey, takif. Apa takif? Geoterma. Geoterma. Betul. Okey, betul. Okey, ketiga-tiga empat jawapan yang diberikan oleh adik-adik kita ni layak semua mendapat satu bintang lah. Satu bintang kita bagi. Nisa kami kat ni dan tuliskan ganjaran masing-masing. Mereka faham bahawa sumber tenaga boleh baharu iaitu suria, ombak, angin, geotermal takkan habis kita gunakan. Okey. Saya tolong berikan jawapan daripada petroleum tenaga tidak boleh baharu, maksudnya kita gunakan sumber daripada petroleum. Contoh tadi kan pemetik api, sampai satu masa kita gunakan tak boleh guna dah. Sebab gas dia dah habis. Okey. Yang seterusnya gas asli sama juga dengan yang kita sebutkan tadi. Yang ketiga biomas, okey, akan habis daripada sisa perebutan haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Dan yang terakhir arang batu pun sama juga, sama macam arang kayu. Bakar sate 100 cucuk sampai satu masa dia akan jadi abu. Jadi abu habis. Kena cari yang lain. Tak boleh digunakan kembali. Kalau suria kekal ada. Ombak sama, tak pernah berhenti. Ombak ni memukul pantai, angin pun tak pernah berhenti bertiup. Geoterma pun kekal mengeluarkan uap dia. Itulah yang dikatakan dengan sumber tenaga yang ada di dunia yang biasa kita jumpa. Okey, boleh baharu dengan tidak boleh baharu. Baiklah, nampak begitu beri perhatian, murid-murid dapat menjawab dengan baik. Diharapkan murid-murid di rumah pun dapat menjawab dengan baik. Jadi cikgu, secara ringkasnya untuk segmen ini, apakah kesimpulan yang telah kita belajar secara ringkasnya kita boleh faham bahawa wujudnya sumber tenaga, sumber jadi iaitu sumber tenaga di dunia. Dan ada yang boleh kita gunakan secara berterusan dan ada yang akan habis pada satu masa. So kita manfaatkan apa yang kita boleh gunakan untuk kehidupan kita. Yang penting kita kena sejahterakan alam. Ya, sekarang ni saya harap murid-murid di rumah setakat ini dapat mengikuti dengan baik. Kita nak rehat seketika, yang di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan sambung perbincangan topik kita selepas ini di Menengah Rendah saluran Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Kembali ke kelas geografi kita di slot menengah rendah. Saluran Didik TV KPM masih bersama saya Khairun Nisa dan Cikgu Khairun Fitri atau Cikgu Fit akan membincangkan topik kita hari ini, sumber semula jadi. Cikgu, saya ada pertanyaan boleh? Ya, boleh. Dalam Malaysia ni yang saya tahulah yang paling popular diperkatakan kita ada sumber tenaga petroleum. Apa lagi sumber tenaga yang Malaysia ada dan negara lain macam mana Cikgu? Ada tak? Banyak kan. Kita beruntung sebenarnya negara kita ni. Kaya dengan sumber semula jadi yang kita boleh manfaatkan untuk kehidupan kita dan generasi yang akan datang. Okey, tadi sebut petroleum kan? Ya, betul. Kita ada sumber gas asli, kita ada sumber air sebenarnya. Air itu boleh menghasilkan tenaga. Betul. Kerana air sentiasa bergerak dan menghasilkan tenaga kinetik untuk menghasilkan tenaga elektrik. Itu kalau pernah dengar empangan hidroelektrik. Ini kalau tak ada elektrik ni kita tak boleh nak hidup sebenarnya. Bergelap dia kan. Itu adalah antara sumber-sumber lain yang kita adalah. Dan adalah contoh ada arang batu, cuma kita tak banyak lah. Ada arang batu sumber tenaga lah. Dan pastinya kita tidak ada tenaga geoterma. Sebab dia memerlukan, kita ada kolam air panas tapi kita tak ada lah yang menghasilkan wap, yang menghasilkan tenaga lah. Okey, itu adalah kalau contoh. ada geoterma kat Malaysia kita tak boleh mandi kolam air panas. Tak boleh kan. Baru nak terjun dah melompat dah. Betul. Saya teruskan hari ini kita tengok taburan sumber menjadi di dunia. Sumber tenaga di dunia. Kita tak nak fokus kepada Malaysia saja, di negara dunia. Ini adalah contoh-contoh sumber tenaga semula jadi yang ada di negara-negara tertentu. Tidak bermaksud di negara-negara lain tak ada. Cuma kita bagi contohlah yang utama di negara tersebut. Yang pertama adalah gas asli. Kita rujuk kepada negara Amerika Syarikat. Di mana Amerika Syarikat banyak sumber gas asli yang dia boleh ekspor ke negara kita dan kita boleh import daripada negara Amerika Syarikat untuk kegunaan penduduk ataupun manusia yang ada dekat seluruh dunia lah. Yang seterusnya adalah geoterma. Geoterma ni banyak terdapat di Iceland. Iceland. Tahu tak apa maksud Iceland ni? Ais tu ais, land tu tanah. Negara ni sebagai tanah berais. Kerana hampir keseluruhan negara dia mempunyai litupan ais. Tetapi dia ada wap air panas geoterma ni. Di negara dia. Yang seterusnya adalah tenaga angin di Belanda. Kerana Belanda menerima tiupan angin yang kuat. Menghasilkan tenaga kinetik daripada angin, menghasilkan, pernah dengar kincir angin. Kincir angin. Yang seterusnya negara Perancis yang membangunkan tenaga elektrik daripada ombak. Ombak dia sering menghempas pantai di negara Perancis. Maka mereka fikirkan bagaimana nak manfaatkan tenaga ombak ni. Maka diletakkanlah turbin-turbin untuk menghasilkan elektrik daripada tenaga kinetik ombak. Yang seterusnya arang batu. Laju sangat ke saya tak kan? Kalau ada di rumah ni boleh follow. Kalau tak boleh follow, angkat tangan. Tak angkat tangan. Di rumah boleh angkat tangan. Slow-slow cikgu. Tapi tak apa. Saya cuba slowkan sikit lah. Jangan laju sangat kan? Tak ada masalah. Arang batu tadi di Rusia. Rusia negara yang orang kata pengeluar utama arang batu di dunia lah. Yang seterusnya adalah tenaga suria. Bila sebut suria ni, panel suria dan sebagainya, sudah semesti negara Jepun. Kenapa? Cikgu, mungkin sebab Jepun ni negara matahari terbit. Betul cikgu? Betul. Kita nak tanya adik-adik kita. Nak tanya lah, apa respon? Betul tak Nisa jawab ni? Siapa? Empat orang boleh ni. bantu tak? Boleh bantu Nisa tak? Takif boleh bantu ataupun Syamimi boleh bantu. Dina ke? Alia, Batrisha boleh bantu. Betul ke? Silakan. Jepun ni dikenali sebagai negara matahari terbit. Angkat tangan, cepat. Soalan tadi cikgu, kenapa Jepun membangunkan tenaga suria? Tenaga solar. Boleh. Didengar tak ni? Dina, boleh? Boleh Dina? Boleh. Okey. Boleh tak bantu? Mungkin mereka tengah berfikir tadi. Tengah fikir. Okey. Betul ke tenaga Jepun ini dikenali sebagai negara matahari terbit? Betul. Betul. Betulkanlah Nisa kan? Betul Nisa jawab. Dina pun jawab betul. Kerana Jepun menerima pancaran cahaya matahari yang terik sepanjang hari. Dan dia boleh membangunkan tenaga elektrik menggunakan tenaga suria. Menggunakan panel suria lah. Ataupun dia panggil sel fotovoltaik. Untuk menukar cahaya kepada tenaga elektrik. Yang seterusnya adalah negara China.
dia membangunkan elektrik menggunakan tenaga air, kinetik air. Dia ada empangan terbesar di dunia lah. Ya. Okey, itu empangan hidroelektrik. Yang seterusnya negara India membangunkan tenaga daripada tenaga biomas, sisa perebutan tumbuhan dan sisa tinja haiwan. Okey, dan yang terakhirlah yang kita boleh paparkan dan kongsi bersama adik-adik di studio dan adik-adik di rumah, okey, iaitu negara Arab Saudi. Okey, membangunkan petroleum. Betul. Petroleum seperti yang berbeza dengan negara kita. Kita lombong di laut. Betul. Pelantar tu kan, pelantar minyak tu, tapi di Arab Saudi di kawasan daratan. Sama macam sumber petroleum yang sama, tapi cara penerokaan yang berbeza. Ya, cikgu, saya ada satu perkara serta tanya-tanya. Malaysia pun negara yang panas, cikgu. Ya. Adakah penggunaan tenaga daripada solar ataupun suria tu digunakan secara meluas, cikgu, dekat Malaysia ni? Kalau dulu kita agak terasinglah Ya. penggunaan tenaga solar ni, tapi sejak akhir-akhir ini kita banyak produk ataupun barangan yang dihasilkan untuk menggunakan tenaga solar ni lah. Okey, dari depan tu pun ada kan contoh Ya. lampu-lampu yang ini. kan. Lampu-lampu yang yang ini panel solarnya, cikgu, yes, ya? panel solarnya kita boleh gunakan letak di rumah, jimat elektrik. Jimat elektrik, dan kalau perasan tak dekat sekeliling kita, pernah nampak lampu di lebuh raya? Lebuh raya, lebuh cikgu. raya lampu kan. Kita terheran juga kan, macam mana, dari mana sumber elektrik dia kan. betul. Tak ada pun nampak tiang elektrik. Tapi dia ada lampu, menggunakan lampu dan sebagainya. Itu menggunakan tenaga elektrik daripada tenaga suria lah. Baik. Suria tu. Tu yang biasa kita jumpa. Ataupun kat sini kan ada adik siapa yang ada lampu suria kat rumah. Ada tak? Boleh share, boleh tunjuk. Saya ada, cikgu. Ataupun adik-adik kat rumah boleh semak. Ada tak family, ada keluarga ada pasang lampu ni? Okey. Ada tak? Alia, Batrisha ataupun Syamimi tak ada? Lut Takif ada? Menggunakan tak ada, semua tak ada. Tapi pernah tengok kan? Pernah tengok. Lepas ni boleh cepat-cepat cari kan. Ada jual di pasaran, boleh dapat, dan kita boleh tengoklah bagaimana fungsi suria ni dalam membantu kita dalam kehidupan seharian. Setakat ini saya lihat murid-murid semuanya begitu fokus dan fokus, khusyuk mendengar khusyuk, penjelasan. Murid-murid di rumah pun sama. Harap begitu. Okey. Jadi cikgu, macam mana kita nak tahu mereka betul-betul beri boleh perhatian? tahu tak dekat mana negara-negara tu? Kita nak uji dia. Ni saya letakkan satu peta dunia, peta kosong. Baik. Okey. Sebutkan sumber tenaga mengikut negara yang dilabelkan. Okey, adik-adik di rumah boleh tulis jawapan di kertas. Okey, kertas. Ada adik di studio bersama kita pun, kita akan paparkan label-label negara di paparan slide sekarang untuk kita tanyakanlah dekat mana kan. Sebutkan tenaga berikut negara yang dilabelkan. Sebut sumber tenaga tau. Jangan sebut nama negara. Ya. Nama negara kita sebut. Betul. Saya dengan Nisa sebut nama negara. Ini negara apa, negara A ni? Negara apa? Apa ni? Mula dengan A juga. Saya rasa ini Amerika. Amerika Syarikat, cikgu. Amerika Syarikat, betul. Okey. Siapa dah jawab? A ni apa sumber dia? Ada yang angkat tangan. Siapa tu? Syamimi ke Alia? Tak kisahlah mana-mana. Okey, Syamimi. Boleh? Silakan Syamimi. Gas asli. Gas asli. Betul, gas Betul, asli. cikgu? Betul. Gas asli. Okey. Kita pergi kepada negara yang labelkan ada anak panah tu. Okey, ini B, negara B. Apa nama negara B ni? Saya rasa ini apa? Iceland, cikgu. Negara Iceland. Okey, sumber tenaga apa? Murid-murid. Tadi kan Iceland kan tanah berais. Okey, Dina. Okey, silakan Dina. Geoterma. Geoterma. Nampaknya dia fokus lah kan. Betul, fokus. Setakat ini betul lagi 2. Okey, yang ketiga ni. Saya rasa ni Perancis kot. Perancis. Betul, Betul. cikgu? Perancis. Nasib baik. Okey, Perancis. Okey, apa negara? Saya belum jawab ni. Alia, boleh? Apa sumber tenaga untuk C, S, ni D dulu. D dulu. Tertukar lah. Perancis tadi, cikgu. Perancis. Tak tanya, tak kisahlah. Label D, apa sumber tenaga dia? Alia. Ombak. Okey. Yang seterusnya, dia terlewat sikit dia mari. Dia C tu kan. C ni negara Belanda. Negara Belanda. Belanda. Okey. Boleh. Jadi, yang keempat. Siapa belum jawab? Ada yang nak cuba? Ada yang nak cuba? Yang di rumah boleh Lut juga. Takif. Okey, silakan. Belanda. Angin. Apa? Angin. Okey, kincir angin. Teruskan E tu Rusia. Rusia. Rusia apa?
Adik-adik di rumah cepat-cepat kan ataupun Nisa nak jawab? Berebut? Saya. Nisa nak jawab. Saya rasa Okey. Rusia terkenal dengan sumber arang batu. Arang batu, betul. Satu bintang untuk saya. Teruskan satu markah untuk Nisa lah. Okey, ini F. Negara yang terkenal dengan matahari terbit. Okey, negara Jepun. Apa sumber tenaga untuk Jepun ni? Yang dibangunkan di Jepun. Siapa Ada nak nak cuba? jawab? Siapa nak jawab? Boleh? Hai, konnichiwa. Alia. Okey, Alia. Silakan Alia. Dozo. Suria. Suria. Okey, yang Baik. seterusnya negara China. Okey, China ni terkenal dengan empangan yang besar. Jadi Okey, empangan, apa sumber negara tenaga. apa sumber yang dibangunkan? Okey, bangun tenaga elektrik daripada apa? Siapa ingat? Siapa boleh tahu? Okey, Dina. Air. Air. Okey, yang seterusnya adanya di negara India. Daripada baik. sisa makanan, sisa tumbuhan dengan haiwan. Tinja haiwan. Itu perebutan tanaman ataupun sisa tanaman. Okey. Tenaga apa tu? Ada yang boleh kongsikan? Tadi Ingat dah lagi jawab. tak? Ada lain? Siapa dulu? Okey, Syamimi. Silakan. Okey, silakan. Tenaga apa? Biomas. Biomas. Dan Betul. yang terakhir iaitu di Arab Saudi. Okey, apa? Siapa belum jawab tadi? Orang lain semua dah 2 tapi dia seorang baru 1. Kita nak bagi adil. Siapa yang belum? Siapa nak cuba Siapa Arab yang Saudi? belum? Sumber tenaganya? Yang terakhir. Siapa yang belum? Siapa lagi yang tadi? Siapa yang belum? Okey, Takif. Silakan. Okey, apa Takif? Petroleum. Petroleum. Wah, Okey. hebat-hebat Jadi murid-murid kita. kesemua ni kita bagi 2 bintang. 2 bintang. Saya tambahkan bintang untuk Kita mereka, bagi cikgu. bonus. Baik. Sebab kesungguhan mereka ada di rumah pun sila lukis bintang sendiri. Semua layak dapat bintang Saya kerana pun nak anda bintang, memberi. cikgu. Saya lupa kan, boleh tulislah kat bawah tu sikit. Nisa lah. Jadi masing-masing dah mengumpul 3 bintang. 3 bintang. Dapat. Orang kata Dapat, apa? Dapat jawab soalan dengan baik. Kerana sebab apa mereka boleh jawab? Sebab mereka fokus kepada apa yang kita bincangkan pada Itu ni. dia murid-murid. Kalau kita beri perhatian, kita mesti dapat ingat dan memahami apa yang sedang diajar oleh guru. Jom kita nak rehat seketika. Yang di rumah, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali ke kelas geografi Cikgu Fit di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Murid-murid, kembali ke kelas geografi bersama Cikgu Fit. Tajuk kita hari ini sumber semula jadi utama di dunia. Jom kita nak sambung perbincangan kita dengan subtopik yang seterusnya. Silakan Cikgu Fit. Okey, terima kasih Nisa. Kita teruskan dengan krisis sumber semula jadi di dunia. Krisis maksudnya apa masalah-masalah yang berlaku berkaitan dengan sumber semula jadi di dunia. Baik. Okey, kita teruskan dengan yang pertama adalah eksploitasi dan penerokaan sumber secara berterusan dan tidak terancang mengakibatkan kuantiti sumber semula jadi di dunia semakin berkurangan. Makin habis. Boleh bayangkan satu masa nanti kereta penuh di jalan raya tapi tidak boleh bergerak. Sebab kenapa Cikgu? Sebab petrol tak ada. Sebab petrol daripada sumber petroleum. Itu satu masa kita kena fikirkan. Sebab kalau kita tak bersedia awal, kita tak boleh nak menyelesaikan masalah tersebut. Baik. Kita teruskan dengan keadaan ini mewujudkan pelbagai krisis semula jadi dalam aspek ekonomi, politik, masyarakat dan alam sekitar. Kalau ekonomi kita tak boleh menjalankan kehidupan kita seharian, tak boleh untuk dapatkan sumber kewangan kita. Mungkin akan ada berlakunya pergolakan politik, mungkin akan memberi kesan kepada masyarakat, masalah sosial dan sebagainya, dan akan wujudnya masalah berkaitan dengan alam sekitar, terutama dengan pencemaran. Kita tengok
apakah krisis? Krisis sumber jadi di dunia dari segi ekonomi. Bagaimana krisis ini boleh beri kesan kepada ekonomi? Perlu ke kami tahu, cikgu-cikgu kan? Perlu ke kami murid-murid ni, kami ni masih remaja. Perlu ke kami tahu? Perlu, kerana anda adalah pewaris generasi akan datang. Maka anda akan bekerja sebagai pemikir, penyelesaian masalah untuk menghadapi bagaimana anda untuk meneruskan kehidupan pada masa-masa akan datang. Yang pertama, kesannya adalah pendapatan negara, pengeksport dan pengimport tidak menentu, ekoran kekurangan sumber dan kenaikan harga komuniti. Mungkin anda dah lihat di media-media masa ataupun di TV berkaitan dengan peningkatan harga bekalan tertentu. Ini adalah berkait rapat dengan ekonomi sesebuah negara ataupun sesebuah komuniti. Yang seterusnya adalah kenaikan harga sumber seperti petroleum dan gas asli dalam pasaran dunia. Jika dulu harga boleh dapat dengan harga sedemikian, tapi sekarang mungkin berlaku kenaikan harga. Itu memberi kesan kepada ekonomi lah. Ekonomi isi rumah ataupun ekonomi syarikat, ekonomi keluarga, ekonomi negara, negeri ataupun ekonomi dunia. Ini adalah kita perlu beri perhatian kerana ini akan melibatkan anda semua, kan, murid-murid di rumah dan murid-murid di studio. Anda perlu bersedia pemikiran anda untuk menghadapi situasi ini. Yang seterusnya adalah peningkatan kos sara hidup disebabkan oleh nilai mata wang yang menurun, pendapatan negara merosot dan kuasa beli yang lemah. Maksudnya kita tak mampulah untuk memiliki setengah-setengah barangan yang dihasilkan daripada sumber tenaga ini, dan maka terus menjejaskan kualiti hidup kita, kos sara hidup kita meningkat, dan kita kena bersedia. Anissa bersedia tak? Saya rasa saya belum cukup bersedia ni, cikgu. Saya nak kena tahu nak buat apa lepas ni. Kena bersedia. Kena bersedia, murid-murid pun boleh bersedia. Mungkin kita nampak topik ni agak stres sikit kan. Tak perlu stres kerana kita perlu tahu, ambil tahu, perlu tahu dan ambil tahu. Yang seterusnya, krisis sumber jadi di dunia berkaitan dengan politik. Perebutan kawasan yang mempunyai sumber jadi antara beberapa buah negara sehingga membawa kepada konflik wilayah. Mungkin ada pertikaian tertentu yang menyebabkan sesebuah negara kehilangan kawasan untuk mencari gali minyak, petroleum ataupun mendapatkan sumber semula jadi. Ini berkait dengan politik lah. Harap kita, negara kita terus kekal aman seperti sekarang dan kita boleh hidup harmoni dan terus insya-Allah. Seterusnya adalah tekanan politik ke atas negara-negara pengeluar sumber berkait dengan siapa yang mendominasi pengeluaran dan sebagainya. Ini berkait rapat dengan krisis semula jadi yang wujud di dunia. Seterusnya, berlaku konflik politik dalam sesebuah negara, ekoran timbulnya pelbagai krisis ekonomi. Mungkin tidak berlaku di negara kita, tetapi ada berlaku di sesetengah negara. Kita tak naklah apa yang berlaku di sesetengah negara berlaku di negara kita, dan kita terus kekal positif untuk meneruskan kehidupan kita. Itu adalah krisis semula jadi di dunia berkait dengan politik. Ada soalan ke nak tanya adik-adik di rumah ni kan? Manalah tahu kot nak tanya cikgu kan. Adik-adik studio kan, di rumah tanyalah, mungkin tak dengar kan. Yang di studio ada nak tanya ke? Boleh faham ke? Setakat ni dapat mengikuti dengan baik. Tunjuk tanda bagus. Tanda anda dapat. Tanda bagus. Mengikut macam Nisa kan. Tunjuk bagus 12 jari kan. 12 jari. Kalau bagus, saya teruskan lagi. Dengan krisis semula jadi di dunia berkaitan dengan masyarakat. Apa yang berlaku kepada masyarakat kita sekiranya krisis semula jadi di dunia ini terus berlarutan. Terus berlaku. Peningkatan kadar kemiskinan. Makin ramailah orang miskin. Sebab harga barang dah naik. Kita tak mampu untuk milikinya, maka berlakulah peningkatan kadar kemiskinan. Terutama kepada penduduk-penduduk yang tinggal di bandar. Dia panggil miskin bandar. Duduk di bandar tapi miskin, tak mampu untuk meneruskan kehidupan kita. Yang seterusnya adalah peningkatan kadar kebuluran. Tak mampu nak beli makanan. Maka akan meningkatkan kadar kebuluran. Alhamdulillah negara kita ni kekal sebagai negara yang tidak ada masalah kebuluran. Yang seterusnya, wujud pelbagai masalah sosial dalam masyarakat. Apa contoh masalah sosial yang boleh kita bincangkan akibat daripada kemiskinan, kebuluran? Maka berlakulah kecurian. Jenayah. Jenayah, peningkatan jenayah menunjukkan bahawa
masyarakat di sesebuah kawasan ataupun sesebuah negara mengalami tekanan hidup. Ya, betul. Itu akan menyebabkan berlakunya peningkatan kadar jenayah dalam sesuatu kawasan ataupun dalam sesebuah negara. Okey, yang seterusnya, krisis sumber jadi di dunia berkaitan dengan alam sekitar. Apakah yang berlaku kepada alam kita sekiranya berlakunya krisis? Yang pertama adalah kemerosotan kualiti alam sekitar. Pencemaran berlaku. Tak kisahlah pencemaran air, pencemaran udara, akan menyebabkan kualiti. Kita boleh makan tapi kita tak boleh sedut udara bersih, tak guna juga. Betul. So kita kena seimbangkan dengan apa yang kita lakukan setiap harilah. Kemusnahan pelbagai flora dan fauna. Flora ni adalah apa? Haiwan. Fauna ni adalah tumbuh-tumbuhan. Kita tekun adik-adik kita studio dengar kan. Harap terus fokus sebab kita nak uji kan. Macam biasa kita akan uji supaya mereka boleh faham lah kan. Belajar kena faham. Betul. Tak faham boleh tanya. Ya, betul. Berlaku ketidakseimbangan alam sekitar dan ekosistem. Tak seimbang. Mungkin haiwan lebih ramai ataupun manusia lebih ramai. Tumbuhan kurang ataupun tumbuhan banyak. Haiwan kurang, itu dipanggil ketidakseimbangan alam sekitar dan ekosistem akibat daripada krisis semula jadi, terutama sumber tenaga di dunia. Dan terakhir, sumber jadi semakin berkurangan. Habislah macam saya sebut tadilah, kereta ada tapi tak boleh nak bergerak. Betul. Mungkin kita boleh beralih kepada kayu basikal lepas ni. Kayu basikal lebih sihat. Lepas ni balik kayu basikal. Lebih sihat. Jangan bawa kenderaan. Baik. Kita nak kukuhkan. Nak tanya ni, semua bersedia? Ni bonus ni. Siapa dapat jawab satu soalan ini, dia akan dapat tambahan 1 bintang. Baik. Baca satu-satu. Nak jawab, kena baca dulu soalan. Baca pilihan jawapan, baru boleh buat pilihan jawapan yang betul. Baik. Cepat. Murid dah orang bersedia? ni dah bersedia? Boleh bacakan soalan yang saya paparkan di slide sekarang. Ada nak cuba? Cepat. Siapa cepat dia dapat ni bonus ni. Dina dulu angkat tangan. Dina, silakan baca soalan dan pilihan jawapan anda. Baca kesemuanya. Okey. Antara yang berikut, manakah kesan krisis sumber tenaga kepada masyarakat? Jawapan dia C. Baca dulu pilihan jawapan. Baca semua. Apa? A tu apa? B apa? Okey. A. Pencemaran udara. B. Perebutan kawasan. C. Peningkatan masalah sosial. D. Pendapatan negara terjejas. Jawapannya? Jawapan dia? Jawapan dia C. Peningkatan masalah sosial. Cikgu, kita semak cikgu. Kita semak jawapan dia betul. Betul. Kita bukan pada adik Dina kita nak bagi bonus 1 bintang untuk Dina. Baik. Sebab soalan ni ada 1 je. Kita pilih. Yang lain pun bagus juga sebenarnya. Cuma Dina angkat tangan awal tu kita bagi tambahan bintang untuk Dina. Jadi Dina 1 bintang dah dapat ada, lebih bintang. Lebih bintang. Menggapai bintang lah. Sama. Itu adalah berkaitan dengan apa yang berlaku. Krisis yang berlaku sekiranya kita tak manfaat ataupun kita tidak meneroka sumber dengan sebaik mungkin ataupun menggunakan sumber dengan sebaik mungkin. Betul tu cikgu. Jadi secara kesimpulannya, bagaimana murid-murid nak mudah memahami subtopik kita kali ini berkaitan dengan krisis sumber semula jadi. Secara keseluruhan, krisis ini wujud akibat daripada manusia sendiri. Ya, betul. Jika kita tidak menggunakan sumber tenaga dengan sebaik mungkin, maka krisis ini akan makin teruk dan mungkin akan menjejaskan manusia itu sendiri. Boleh fikir-fikirkan bagaimana kita nak menggunakan sumber tenaga ini dengan sebaik mungkin agar sumber ini tidak mewujudkan krisis kepada manusia itu sendiri. Betul tu. Orang kata kita kena bersedia daripada sekarang. Langkah-langkah nak menangani krisis. Tapi mungkin lepas ni cikgu boleh terangkan langkah-langkah. Tetapi sebelum itu kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Masih menonton Didik TV KPM bagi slot menengah rendah mata pelajaran geografi dengan Cikgu Fit hari ini. Cikgu, kalau wujudnya krisis-krisis berkaitan dengan sumber-sumber jadi kita ni sebagai orang ni manusia ni, kita nak buat apa, Cikgu? Apa yang boleh saya lakukan? Okey, macam krisis kita tak boleh nak elak kan. Betul. Masalah ni tak boleh nak elak. Cuma kita boleh cari cara untuk mengurangkan kesan ataupun mengatasi dia. Baik. Kita tengok teruskan apa yang boleh kita buat sekiranya berlakunya krisis lah. Usaha pengurusan sumber tenaga yang boleh kita kaitkan, dan saya berikan yang dekat dengan murid-murid. Baik. Supaya murid-murid di rumah, murid-murid di studio boleh laksanakan. Kita sama-sama laksanakan supaya boleh mengatasi atau mengurangkan kesan krisis berkaitan dengan sumber tenaga. Yang pertama adalah penggunaan sumber tenaga boleh baharu. Boleh baharu ni maksudnya tak habislah. Sumber tenaga boleh baharu seperti tenaga suria, tenaga hidro, tenaga angin dan tenaga ombak dimajukan dengan meluas di seluruh dunia. Kita kena sokonglah. Betul. Mungkin dekat rumah kita boleh ambil inisiatif, ambil langkah. Mungkin kita pergi kedai beli lampu solar. Kita boleh dapatkan lampu solar dan kita boleh kurangkan penggunaan bahan yang boleh habis tadi. Ya, betul. Mungkin satu masa nanti kan seperti gambar dekat atas dekat paparan slide ada kereta suria. Betul. Kereta solar kan. Sekarang ni pun dah ada kereta solar tapi separuh guna bateri, ada yang guna bateri sepenuhnya. Penggunaan sumber tenaga boleh baharu dapat mengurangkan penggunaan bahan api fosil dan mengurangkan pencemaran alam sekitar. Krisis berkaitan dengan alam sekitar kita boleh selesaikan. Krisis berkaitan dengan ekonomi, begitu penerokaan sumber tenaga boleh baharu ataupun tidak boleh baharu pun kita boleh atasinya. Kita kurangkan penggunaan petrol, kita kurangkan penggunaan bahan-bahan yang habis. Itu adalah langkah dia, penggunaan sumber tenaga boleh baharu. Mungkin kita boleh kayu basikal pergi kerja. Ya, betul. Mungkin kita boleh berjalan kaki. Itu adalah berkaitan usaha yang boleh kita dapat. Penggunaan sumber tenaga boleh baharu juga dapat mengelakkan krisis tenaga akibat kehabisan bahan api fosil yang semakin berkurangan. Kita tak tahu bila habis, tapi kita bersedia sekiranya ia habis. Seterusnya adalah usaha pengurusan sumber tenaga di dunia juga, penyelidikan dan pembangunan, iaitu R&D, Research and Development. Berkaitan dengan jalakan bagi menghasilkan sumber tenaga mesra alam, maksudnya tidak mencemarkan alam. Contohnya Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB dan Universiti Tsinghua China menjalankan penyelidikan untuk menghasilkan bahan bakar biodiesel daripada minyak kelapa sawit. Lepas ni kita bukan saja guna minyak sawit untuk goreng ikan. Ya, betul. Tapi boleh menghidupkan enjin kenderaan. Baik. So boleh dia boleh baharulah sebab kelapa sawit ni kita boleh tanam dan sentiasa mengeluarkan hasil. Betul. Daripada tidak boleh baharu kepada boleh baharu. Usaha pengurusan sumber tenaga di dunia juga kerjasama antara negara. Apa kerjasama dia? Negara maju membantu negara lain menguruskan sumber tenaga dengan lebih baik. Kerjasama antarabangsa untuk kerjasama kecekapan tenaga IPEEC ditubuhkan pada tahun 2009 untuk menggalakkan kerjasama bagi kecekapan tenaga antara negara-negara maju G8 dan negara-negara G20. Ini adalah kerjasama lah. Mungkin kita boleh buat kerjasama serantau seperti negara-negara Asia Tenggara, ASEAN. Sebab mungkin kita ada lebihan sumber, kita boleh kongsi-kongsikan. Itu negara. Betul. Apa yang kita boleh kongsi-kongsikan dalam kehidupan kita seharian? Diri kita sendiri. Negara apa? Boleh tak yang kita nak share-share, kita nak kongsi-kongsi dengan orang-orang sebelah ke, jiran-jiran kita ke, rakan sekerja ke, rakan sekolah ke. Betul. Boleh nak bagi pendapat? Kita nak tanya pendapat ni. Berkaitan dengan kongsi-kongsi ni. Ada murid yang nak kongsikan? Kongsi juga. Nak kongsi juga. Ada, nak kongsi. Dina, Kristina, Lut Takif, Alia Batrisha, Syamimi Najwa, boleh kongsi-kongsi pendapat. Atau Saya pengalaman? bagi hint lah. Kadang-kadang mungkin kita pergi sekolah dalam satu taman, ramai rakan-rakan sekolah kita. Apa cara kita nak kurangkan krisis sumber tenaga ni, kita kongsi kereta. Kongsi kenderaan. Janganlah bukan kita yang bawa kereta. Betul. Mungkinlah penjaga kita, ibu atau ayah bawa kereta. Ajak rakan-rakan, hari ni awak naik kereta saya lah. Betul. Hari esok saya naik kereta awak. Oh, cikgu. Maknanya kongsi kereta.
contohlah ya, jiran saya ada 3 orang. Yes. Kalau tiga-tiga guna kereta dihantar oleh kereta masing-masing, dah 4 kereta yang di atas jalan raya. Ke sekolah yang sama. Sekolah yang sama. Kalau berkongsi, 1 kereta saja. Ya, boleh kurangkan penggunaan bahan bakar tadi iaitu petroleum. Itu yang dekat dengan kita. Kalau bagi negara, mungkin negara kita boleh jalankan kerjasama dengan negara lain. Ya. Tapi kalau bagi kita yang kecil ni, sumbangan kecil yang boleh. Sumbangan kecil tapi dianggap besar. Betul. Kita berkongsi kenderaan. Kalau murid-murid sekolah, kongsi kereta nak pergi sekolah. Ataupun mungkin mak tak payah hantar naik kereta lah. Saya kayu basikal. Betul. Kalau dekat boleh kayu basikal. Berkayu basikal ataupun boleh berjalan kaki. Ataupun boleh menaiki pengangkutan awam. Contoh bas. Satu bas boleh muat ramai orang. Sekarang ada van. Ada van. Dan bermacam-macam lagi. Itulah langkah-langkah untuk murid sekolah. Sebab kita kan nak sembang dengan murid-murid sekalian. Betul. Mungkin dia orang kata, kerjasama serantau ni saya tak ada peranan. Macam mana saya nak jalankan dengan negara lain? Tapi kita ada peranan kecil yang boleh kita mainkan di rumah, untuk kita kongsi kereta, ajak kawan-kawan naik kereta kita, ataupun kita boleh tumpang kereta rakan-rakan yang lain. Betul. Ada langkah-langkah yang kita boleh ambil. Lakukan. Baik. Kita nak ujilah. Tadi diorang tak nak bagi respon lah. Mungkin yang ini dia nak respon. Okey, soalan pengukuhan kita nak kukuhkan sebagai seorang murid. Apakah yang boleh anda lakukan untuk menjimatkan penggunaan sumber tenaga di sekolah? Di sekolah. Tadi mungkin murid-murid masih sedang berfikir-fikir, kan? mungkin tengah mengira-ngira kan? Macam mana kita nak jimatkan sumber tenaga di sekolah. Tadi kita nak jimatkan penggunaan petrol nak pergi sekolah. Dah sampai sekolah kita kena jimat juga. Betul. Kita nak tanyalah, tadi tak nak jawab. Kalau yang ni tak boleh jawab, cikgu nak rotan. Cikgu nak rotan. Nak rotan. Okey. Mungkin boleh nak mula siapalah, kita tak nak sebut nama lah. Angkat tangan. Angkat Siapa tangan nak je. kongsikan? Mungkin boleh dapat. Okey, Lut Takif. Extra bintang. Hero kita dulu. Silakan Takif. Okey, silakan Takif. Menggantikan lampu isyarat di hadapan sekolah menggunakan tenaga solar. Ada lampu isyarat Ya, dekat mungkin sekolah. Takif nak bekerjasama dengan Majlis Pembandaran ataupun boleh. Jabatan Kerja Raya setempat untuk ganti kepada... Bagus. Cadangan yang bagus, cerita-cerita yang bagus, boleh bagi cadangan kepada pihak sekolah. Betul. Tak salah kan cikgu, saya nak bagi cadangan kat trafik lampu isyarat ni kita tukar pada solar. Baik. Tak nak guna tenaga elektrik yang daripada bekalan talian elektrik. Okey, bagus. Tahniah Takif. Ada lagi yang nak kongsikan? Lagi? Okey, Syamimi. Okey, Syamimi. Okey. Silakan Syamimi. Tutup kipas waktu hujan. Tutup kipas waktu hujan. Kenapa Nisa? Kenapa tutup kipas waktu hujan? Nak tahu juga. Apa yang akan Sebab berlaku biasa bila saya waktu buka. hujan? Biasa orang lain buka waktu hujan. Kenapa Syamimi? Sebab waktu hujan sejuk. So, tak payah buka kipas pun tak apa. Waktu hujan sejuk. Waktu hujan ni sejuk. Taklah terlalu panas. So, Ya, kita tak betul. gunakanlah kipas. Betul. Bagus, kita boleh jimatkan tenaga elektrik. Baik. Saya rasa tadi nampak macam Alia Badisha ada angkat tangan Ada sikit. tangan, Alia. Ada nak kongsikan? Silakan. Tak dengar suara. Tak dengar. Silakan Alia. Tidak menggunakan lampu pada waktu tengah hari. Tidak menggunakan lampu Tak pada waktu switch tengah on hari. lah. Tak buka switch lampu Ya. pada waktu tengah hari. Sebab apa? Tak tahu sebab apa. Kenapa ya? Kenapa? Sebab waktu tengah hari dah cerah. Dah cerah dah. Dah cerah, betul. Mungkin kadang-kadang kita lupa. Tak perasan. Kita cuai. Lupa nak tutup switch. Sebenarnya tutup switch menyebabkan kita membazir elektrik. Betul. Tanpa kita sedar kan. Okey. Yang seterusnya, yang terakhir Dina kot belum jawab lagi. Dina ada nak kongsikan Dina juga? Kan. Silakan. Senyum Ada. dia. Kita kena tutup lampu dengan kipas sebelum tinggalkan kelas. Tu. Baik. Memang sering berlaku di sekolah ni. Lupa. Loceng dah bunyi nak balik. Lari keluar. Tapi lupa nak tutup switch lampu dengan kipas. Menyebabkan membazir. Pagi esok baru sedar. Alamak. Dah lebih 12 jam dah. Berapa Baru banyak kuasa tenaga dah banyak tenaga digunakan. dan membazir duit. Ya. Membazir bil elektrik. So Baiklah. bagus. Keempat-empat murid kita yang berada dengan kita di studio memberi pendapat yang cukup bagus. Saya yakin murid-murid di rumah juga sama. Dapat mencari idea bagaimana kita nak
jimatkan penggunaan tenaga. Baiklah, nampaknya murid-murid dapat berkongsi pendapat Jangan lupa dengan baik. 4 bintang untuk mereka. 4 bintang untuk mereka. Baik, cikgu. Sementara itu, cikgu. Sambil-sambil tu, sambil-sambil bagi sebenarnya bintang. kelas kita dah tiba di penghujung, cikgu. Okey. Jadi saya nak minta cikgu berikan kesimpulan terhadap topik yang telah kita pelajari setakat ini. Okey, secara kesimpulannya, kita belajar tentang sumber tenaga, sumber-sumber jadi sumber tenaga yang ada di dunia. Baik. Dan kita juga sentuh sedikit berkaitan sumber tenaga di negara-negara tertentu yang menjadi sumber tenaga utama, dan begitu juga dengan negara kita. Kita belajar juga bagaimana boleh yang beri kesan kesan krisis kepada manusia, dan bagaimana kita cari langkah untuk kita mengurangkan krisis, dan adik-adik pun dah bagi apa yang mereka boleh lakukan sebagai seorang murid. Bagaimana cikgu mereka dapat menjawab dengan baik? Semua paling kurang mendapat 4 bintang. Ya. Penuh kotak ni cikgu, tak boleh nak lukis lagi dah. Semua mendapat prestasi yang terbaik. Murid-murid di rumah pun nak jadi yang terbaik, yang nak terbaik lakukan aktiviti pengukuhan. Bagaimana cikgu mereka nak mendapatkan bahan pengukuhan bagi murid-murid yang lain? Jangan lupa bahan pengukuhan boleh dapat di portal Delima Sumberku. Banyak bahan dekat situ, adik-adik boleh manfaatkan untuk menambah ilmu pengetahuan. Betul tu. Boleh ke pautan yang tertera di kaca televisyen anda. Seperti yang saya sebutkan tadi, kelas kita telah pun tiba di penghujungnya, cikgu. Dalam pada kita khusyuk mempelajari topik kita hari ini, sumber-sumber jadi utama dunia bagi mata pelajaran geografi. Terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Khairun Fitri dari SMK Sulaiman Bentong Pahang. Terima kasih murid-murid yang bersama dengan kita hari ini. Kita ada Alia Batrisha, kita ada Takif, Syamimi dan juga Dina. Juga kepada jurubahasa isyarat kita hari ini, Cikgu Zaimi Zana Abidin dari SMK Putrajaya Presi 181 Putrajaya. Terima kasih murid-murid di rumah kerana setia menonton kami. Saya Nisa K. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Bye. Terima kasih, cikgu.